TV KPM. Didik TV KPM. Apa khabar semua? Salam sejahtera. Abang Chris harap anda semua sihat dan selamat di rumah. Dan saya menemani anda untuk di sini, Didik TV KPM, di Sukses SPM 2021 Pecotan. Dan di mana hari ini kita akan belajar mata pelajaran fizik kertas 2. Jadi calon-calon SPM ini adalah khas untuk anda. Jadi, siapakah guru kita pada hari ini? Jom kita saksikan profil beliau. Itu dia, saya bersama Cikgu Afifi dari SMK Sultan Abu Bakar Johor, guru cemerlang fizik. Apa khabar Cikgu? Khabar baik. Cikgu jauh Cikgu dari Johor all the way kat sini ya. Terima kasih Cikgu. Muar tak jauh sangat lah. Oh tak jauh sangat. Okey, Cikgu sihat? Semua sihat? Alhamdulillah sihat. Khabar baik? Baik. Okey, baiklah Cikgu. Chris dah tak sabar untuk belajar teknik menjawab kertas 2 untuk mata pelajaran fizik. Dan saya pasti adik-adik di rumah pun dah tak sabar. Apa kata kita mulakan kelas untuk hari ini, Cikgu? Okey, terima kasih Chris. Okey, Saya mulakan ya. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni lah fizik kertas 2, bagaimana teknik nak menjawab. Okey, mari kita tengok terus. Bila kita dapat kertas soalan, mula-mula kita akan dapat muka depan dia lah. Jadi kita tengok dulu apa dia punya format, macam mana kertas 2 ni. Okey, kalau kita tengok, dia ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Jadi bahagian A ni kita panggil dia soalan berstruktur. Murid-murid tak perlu nak faham pun benda-benda ni, banyak-banyak sangat ni. Jadi kita cuma nak kena tengok A tu macam mana. Dia kata soalan berstruktur. Subjektif, respon terhad, respon terbuka. Itu tak perlu nak faham. Kita cuma nak bagi tahu bahagian ini jawab semua. Okey, dikatakan soalan struktur ni macam mana? Soalan struktur ni maknanya dia dah beri ruang jawapan. Maknanya murid hanya perlu isi jawapan dekat ruang yang disediakan. Manakala bahagian B. Bahagian B dia kata 2 item pilih 1. Okey, di mana kita pilih satu. Kita ada soalan nombor 9 dan 10. Kita pilih salah satu dan dikatakan bahagian B ini pula kita kena jawab di helaian tambahan. Kita panggil kertas test pad lah kan. Murid-murid selalu sebut macam tu. Jadi, bahagian C pula sebab ada satu soalan sahaja kita wajib jawab. Bahagian B dan bahagian C ni di helaian tambahan. Okey. Tapi awal-awal ni nak bagi tips terus. Boleh Cikgu. Okey. Soalan bahagian B ni dia kata jawab satu. Kalau murid ada masa yang banyak, boleh jawab dua-dua, tidak ada masalah. Okey, faham. Jadi kalau rasa macam yang pandai kan, dia dah jawab laju, ada masa banyak lagi, dah semak dah pun, nak jawab satu lagi, boleh, tidak ada masalah. Okey, kalau kertas tak cukup, boleh minta. Itu. Jadi masa untuk menjawab keseluruhan kertas ini ialah 2 jam 30 minit. Jadi murid-murid memang kena alert. Jangan terlalu lambat sangat sebab biasa bila SPM dia nak buat yang terbaik. Bila nak terbaik dia baca soalan betul-betul. Ya, betul. Baca soalan perlahan. Akhirnya tengok dah 2 jam baru soalan 8. Jadi itu kena praktis menjawab dengan pantas, membaca dengan cekap dan sebagainya. Okey. Ini kulit depan. Okey. Jadi kita tengok pula, ini daripada bahan bingkai penataran. Dia ceritalah kertas 1, kertas 2, kertas 3, apa benda dia banyak sangat ni. Okey, murid-murid tak pula tengok semua ni. Apa yang saya nak tunjuk dekat sini ialah yang saya merahkan ini. Cakupan konteks. Ramai murid tanya, cikgu yang form 1, form 2, form 3 yang belajar dulu-dulu tu keluar ke? Jadi di sini tertulis cakupan konteks adalah dari DSKP, KSSM tingkatan 4 dan 5. Jadi kemungkinan untuk topik-topik di tingkatan 1, 2 dan 3 tu akan keluar, kemungkinannya agak rendah. Mungkin ada yang berkaitan, mungkin dia boleh keluar lah. Tapi kalau macam tak ada kaitan, mungkin tidak akan keluar. Jadi murid tak perlu nak sibuk-sibuk nak buka baliklah buku tingkatan 1, 2, 3 tu. Gitu. Okey, ini cerita tentang format yang paling umum lah. Okey. Jadi, selepas muka surat yang pertama, kita tengok pula muka surat yang kedua ada formula.
Okey. Cuma formula dekat sini saya labelkan besar-besar KBSM, bukan KSSM. Kerana formula KSSM kita tak tahu lagi, belum keluar lagi. Jadi murid-murid tahun 2021 SPM 2021 ini mereka akan jadi pelopor pertama yang akan surprise nampak dia punya formula yang pertama kali. Jadi kita akan merujuk kepada formula mereka lah nanti. Jadi apa yang saya nak tunjuk dekat sini, kertas fizik memang dia akan diberikan formula. Okey. Formula ni untuk apa? Biasanya untuk mengira lah. Okey. Bila nak kira, kita nak kira biasanya kalau saya tengoklah contoh-contoh soalan SPM tahun-tahun lepas, okey, kebanyakan soalan pengiraan ini, okey, formulanya biasanya ada dalam senarai. Dia tak suruhlah apa formula yang pelik-pelik kan. Biasanya ada dalam senarai. Tapi kadang-kadang tak ada pula dalam senarai. Contoh, formula daya impas. Daya impas ini tidak ada dalam senarai kalau kita tengok. Okey. Kenapa tak ada? Kerana dia diubah suai dari senarai yang sedia ada. Contoh, daya impas MV tolak MU bahagi T. Kalau kita tengok, ini contoh-contoh senarai yang 5 terawal tadi. Kita ambil formula nombor 1 dan formula nombor 5, kita gabungkan. Nampak? Daripada F sama dengan MA, di mana A ialah V tolak U bahagi T, kita gabungkan. Nampak? Dan bila kita gabungkan, kita kembangkan. Ini matematik sahajalah. Dan kita akan dapat formula daya impas. Maknanya daya impas ni memang dia tak bagi. Sebab dia dah bagi dua yang asas tadi. Murid-murid kita panggil ni, murid-murid perlu terbitkan sendiri formula. Okey. Jadi jangan risau. Soalan dia ialah, adakah kemahiran menerbitkan apa yang kita buat ni penting? Penting ke tak? Okey. Kalau kita tengok dalam buku teks. Ini ialah, kita kata ini bab 2 lah dalam tingkatan 4. Ada satu muka surat tu, dia menunjukkan formula yang pelbagai. Banyaknya formula, ada 1, 2, ada 3, ada 4, ada 4 formula. Jadi adakah kita nak kena hafal semua formula ni? Okey, banyak lagi nak hafal. Banyak lagi benda nak hafal, takkan nak hafal formula ni. Jadi, sebenarnya apa yang ditunjukkan dekat sini ialah bagaimana kita nak menerbitkan formula. Kita hanya perlu ingat 2 ni sahaja, 1 dan 2. Nampak? Jadi, daripada 2 formula ni, nampak dalam buku teks, dia dah ajar bagaimana kita nak menerbitkan persamaan yang ketiga. Gantikan persamaan 1 ke dalam persamaan 2. Dan kita akan dapat formula yang ketiga. Nampak? Kita tak perlu hafal. Jadi, kemahiran ini perlu. Okey. Seterusnya, nampak? Kuasa 2 kan persamaan 1. Dia buat cerita banyak-banyak, dapat pula formula yang keempat. Maknanya kita tak perlu nak hafal semua. Kita hafal 2 ni sahaja, tapi kita perlukan kemahiran menerbitkan. Okey. Ini contoh daripada buku teks. Seterusnya, ini dalam tajuk kegravitian. Ada ruangan aktiviti di mana dia meminta murid-murid menerbitkan formula jisim bumi. Okey. Daripada 2 formula, hukum kegravitian semesta Newton, daya memusat, kita gabungkan, kita samakan dan sebagainya. Nampak? Ini ialah kemahiran yang perlu dikuasai oleh murid untuk menerbitkan formula. Jadi, menerbitkan formula ni penting atau tidak? Jadi, kita jawab, benda tu penting lah. Okey. Jadi, formula. Sebenarnya formula ni banyak guna dia, bukan kira je. Dia banyak lagi kegunaan dia. Tapi dalam slot ni saya bagi 3 sahaja dahulu. Okey. Okey, yang pertama, menyelesaikan masalah. Okey, bila kita sebut menyelesaikan masalah ni bukan masalah peribadi ke, masalah kewangan. Tak. Menyelesaikan masalah ini kita spesifikkan kepada pengiraan. Okey. Yang biasa. Ni. Dia kata apa? Hitung tekanan udara. Ini memang kena pakai formula lah. Okey. Jadi, menyelesaikan masalah saya rasa murid dah biasa. Okey, murid dah biasa untuk menyelesaikan masalah menggunakan formula. Jadi, apa kegunaan formula yang lain? Okey, saya bagi mendefinisi contohnya. Nyatakan maksud kuasa. Okey. 2012, 2016 maknanya definisi ni glamour lah. Okey, selalu keluar. Okey. Jadi, apakah maksud kuasa? Kuasa tu apa? Jadi, kita boleh cari sebenarnya jawapan dia dekat formula. Mari kita tengok. Ini ialah formula yang kita tunjuk tadi, yang KBSM. Okey, mana kuasa? Kita cari mana kuasa. Oh, ada. Kuasa yang nombor 9. P. Kuasa. P, tenaga bahagi masa. Sebenarnya, dia dah bagi jawapan. Cuma kita kena tahulah bagaimana kita nak menulis jawapan daripada formula ni. Okey, apa yang saya maksudkan dekat sini, bukan kita tak payah hafal lah. Betul. Dah ada, bukan macam tu. Maknanya macam ni, murid dah baca, mungkin murid tu terlupa. Bila terlupa, mungkin dia nak cari semula, nak ingat semula, boleh gunakan formula. Itu maksud dia. Jadi kuasa sama dengan tenaga bagi masa. Oh, baru teringat sikit. Kuasa adalah kadar. Bahagian masa, masa ialah kadar.
kadar perubahan tenaga. Dari situ dah dapat markah. Kita boleh gunakan formula ni untuk mendefinisi. Ini pun ramai cikgu dah ajar sebenarnya. Yang kedua, ini paling penting, menentukan hubungan. Apakah yang berlaku kepada tekanan apabila luas permukaan tapak dikurangkan. Jadi tekanan mana tajuknya? Kalau kita tengok formula kita, cari mana tekanan. Rupanya formula nombor 11. Tekanan P adalah sama dengan daya bahagi dengan luas. Itu ialah luas. Okey. Faham cikgu. Jadi dalam segmen ni kita pun telah fokus kepada format kertas 2 untuk mata pelajaran fizik. Betul ya cikgu? Ya, betul. Jadi tips dia iaitu formula ni tak perlu hafal ya cikgu. Kita Tak perlu kena hafal. faham. Tapi kita ada 3 kegunaan iaitu menyelesaikan masalah, mendefinisi, menentukan hubungan. Jadi macam tu, apa kata kita rehat sekejap cikgu? Boleh. Boleh, dan murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi ke Sukses SPM 2021 Pecotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Afifi untuk mata pelajaran fizik kertas 2. Dan dalam segmen ini kita akan fokus kepada soalan berformat membuat keputusan. Cikgu, dipersilakan. Terima kasih Chris. Kalau kita tengok kemahiran-kemahiran menjawab kertas 2, ini saya tulis dalam bahasa yang mudah sebenarnya. Cikgu. Kalau dalam format SPM sebenar, dia ada istilah-istilah sendiri. Kalau kita tengok ada banyak kemahiran-kemahiran yang perlu murid kuasai. Jadi kita nak fokus kepada beberapa seperti tadi, Chris kata kita nak membuat keputusan. Tapi sebelum tu ulang kaji sikit. Kalau tak ada senang nak jawab soalan. Saya mengambil topik keelektrikan, di mana kita tengok kenapa elektrik, saya suka elektrik. Sebab kalau tengok daripada analisisnya daripada 2003 sampai 2020 tahun lepas. Kita tengok elektrik hampir tak pernah gagal lah keluar dalam SPM. Alamak, sorry. Tertekan. Jadi kalau kita tengok dah lah dia tak pernah miss, bukan tak pernah miss lah, ada tak pernah gagal nak keluar dalam SPM. Yang kedua, kalau kita tengok 7.2 iaitu topik rintangan, hampir setiap tahun dia keluar, sampai tahun lepas pun keluar. Jadi apa kata kita fokus kepada topik ini, mudah-mudahan kod-kod rezeki murid-murid kita tahun ni. Yang pertama kita cerita tentang rintangan dawai. Ini ialah alat pemanas di mana arus elektrik akan masuk melalui bekalan kuasa dan masuk ke dalam gegelung pemanas. Isu dia ialah bila arus lalu dekat wire penyambung ini, dia tak panas. Tapi bila arus masuk ke gelung pemanas ni, baru jadi panas. Kenapa masa lalu dekat sini tak panas? Kerana ia diperbuat daripada wire yang rintangannya rendah. Manakala untuk gegelung pemanas diperbuat daripada wire yang rintangan tinggi. Jadi, rintangan rendah dan tinggi ini yang kita nak fokuskan sekarang. First, kita tengok rintangan tinggi. Apa kelemahan dia, rintangan tinggi? Dia akan menghasilkan haba, panas. Macam laptop kita kan panas. Itu adalah rintangan tinggi dalam tu. Kebaikan dia apa? Kebaikan dia panas juga. Macam mana keburukan panas, kebaikan panas? Keburukan panas bila kita tak nak. Contoh kita buat mentol. Mentol cahaya, tapi pada masa yang sama ada haba. Kita tak nak haba tu. Jadi dia menjadi kelemahan lah. Tapi kalau kita nak buat pembakar roti, memang kita nak haba. Jadi dia menjadi kebaikan. Apa yang saya nak sampai kat sini ialah kerintangan tinggi, kawan dia memang haba, panas. Itu je kita kena ingat. Jadi kita kembali. Apa ciri-ciri wire rintangan rendah? Kalau kita tengok wire penyambung ni, diameter dia besar. Wire yang tebal, dia tidak panas lah. Biasanya wire pendek dan diperbuat daripada wire kuprum. Ini ialah contoh-contoh ciri-ciri rintangan rendah. Manakala ciri-ciri wire ataupun dawai rintangan tinggi, kalau kita tengok diperbuat daripada nikrom. Murid kena ingat, kalau yang rintangan rendah kuprum, nikrom ialah untuk wire rintangan tinggi. Ciri-cirinya lain, panjang, diameter kecil ataupun kita panggil nipis. Isunya ialah nipis ke? Nipis ke tebal? Ini ialah elemen pemanas dalam cair elektrik. Tebal cikgu? Tebal. Tapi kenapa tadi tulis nipis? Jadi ini yang murid selalu salah faham dekat sini. Sebenarnya yang kita nampak tebal ini ialah penutup luar. Dia punya cover sahaja. Sebenarnya dekat dalam itulah yang ada wire nikrom tersebut. Dan dalam tube ini kita tengok wire nikrom bergulung-gulung, panjang dan nipis. Ini yang kita nak. Jadi
Kalau kita tengok ni contoh buktinya, ada gambar, dia potong elemen pemanas, kan? Dia nampak dekat dalam ni ada wayar nikrom yang bergulung-gulung. Jadi inilah wayar nikrom tersebut, elemen pemanas tersebut. Okey, ni contoh filament mentol di mana kita nampak bila dia panas, dia rintangan tinggi bila panas sehingga kemerah-merahan menyala. Itu yang diperbuat mentol. Okey. Berlainan pula dengan fuse. Fuse dia ada satu wayar dekat sini. Apabila arus yang terlalu tinggi melebihi 5 ampere, dia akan kemerah-merahan menyala dan akhirnya dia putus. Sebab fuse ini dia nak memutuskan litar apabila arus melebihi. Jadi kalau kita tengok contohnya, bila arus yang tinggi, dia putus. Tadi mentol dia menyala, yang ni dia putus. Maknanya fungsi dia berbeza tapi dia punya konsep dia sama. Okey, dah pandai dah sikit? Dah ada idea sikit? Okey, kita masuk membuat keputusan. Macam mana nak membuat keputusan tu? Okey, ini contoh soalan membuat keputusan. Okey. Dia akan bagi beberapa pilihan. Kita ada elemen pemanas P, Q, R dan S. Dan dari sini dia minta kita pilih yang mana paling bagus untuk menghasilkan kuantiti haba yang banyak. Jadi dia dah bagi beberapa kita panggil aspek. Yang pertama struktur dawai. Kita kena pilih yang mana yang paling sesuai antara wayar garis lurus dengan yang gergelung. Kita minta murid pilih sahaja untuk elemen yang pertama. Yang kedua, jenis dawai. Jenis dawai yang mana bagus? Kalau tadi kita kata dawai gergelung. Jenis dawai yang nikrom tadilah. Kita baru kaji tadi, nikrom. Yang ketiga, luas keratan lentas. Ketebalan dia. Nak mana? Nak besar nipis? Nipis. Yang nipis tadi. Jangan jawab yang besar kan. Kita confuse tadi. Okey. Kita dah pilih. Last sekali, baru kita tengok elemen pemanas yang mana paling sesuai. Kalau kita tengok pilihan yang paling banyak ialah S. Jadi begitu sahaja sebenarnya cara murid nak jawab. Kita tak perlu cerita panjang-panjang. Ni nak pilih mana? Ini yang pilih mana? Dan seterusnya kita pilih elemen pemanas yang mana? Gitu cara jawab. Okey. Ni tadi. Ni dah soalan struktur. Dia dah bagi ruangan jawapan. Kita dah pilih. Jadi kita bagi sebab sahaja. Kenapa nak dawai gergelung? Kerana dia lebih panjang. Tadi kan ciri-ciri. Kenapa nak dawai nikrom? Kerana rintangan dia tinggi. Kenapa luas keratan lentas kecil? Kita hanya bagi sebab sahaja. Okey, ini saya rasa mudah. Biasa murid jawab. Okey. Isu dia ialah aras rendah. Kita ada beberapa contoh. Yang pertama contoh soalan aras rendah. Macam mana aras rendah? Okey. Pertama kita nak beritahulah, soalan ini ialah soalan kebat, soalan berfikir aras tinggi. Tetapi soalan berfikir aras tinggi pun boleh dibagi soalan yang mudah, soalan yang susah. Ini ialah contoh soalan yang mudah lah, aras kesukaran yang rendah. Kenapa kita kata dia rendah? Kerana semua aspek telah dinyatakan. Ni, jenis cermin, pilih je mana sesuai. Saiz cermin, pilih sahaja. Maknanya dia dah bagi 1, 2, 3, 4 dan dia minta murid pilih. Maknanya ini dikategorikan sebagai soalan yang mudah. Okey. Jadi macam mana cara nak jawab? Minta maaf, lupa tekan. Okey. Cara jawapan dia, kita akan tunjukkan sebentar lagi. Okey, sekarang kita tengok contoh soalan yang aras tinggi. Macam mana contoh soalan aras tinggi? Nampak? Dia suruh pilih juga. Tapi dia tak bagi tahu apa aspek. Tadi dia suruh pilih, kita nak cermin mana. Ni. Sekarang kalau kita tengok, apa beza 1, 2, 3, 4 ni. Kita sendiri yang perlu tentukan aspek dia. Dari segi apa? Kita nak tengok apa perbezaan, dari segi apa? Kalau Chris nampak lah, sekali pandang lah, apa nampak perbezaan yang kita boleh... Susah nak nampak je Gus. Dari segi apa? Tak nampak jauh sangat. Okey, kita bagi contoh. Nampak tak dia punya wire tak sama kan, sambungan dia, litar dia, jenis sambungan, aspek yang kita nak tentukan. Okey, kita tengok lagi, ada wire nipis, ada wire tebal. Maknanya aspek yang kedua dari segi ketebalan wire. Nampak, ini aspek yang kita nak keluarkan. Tadi dia suruh pilih je, sekarang kita nak kena tentukan dulu. Okey, yang seterusnya voltan bekalan, sebab kat sini 240 volt. Okey, dekat sini ada 200 volt. Dari situ voltan bekalan. Lagi kita nampak lagi apa yang tak sama. 15 ampere. Fuse, betul. Fuse yang mana sesuai nak digunakan. Nampak? Last sekali, barulah kita nak pilih M ke L, K dan J. Nampak? Jadi ini yang membuatkan dia menjadi aras tinggi. Tak ada markah pun ni sebenarnya. Tak ada markah pun. Tapi dari sini murid dah nampak. Jenis sambungan dia nak sebut yang mana. Ketebalan wire dia nak sebut yang mana. Jadi dari sinilah yang memerlukan murid berfikir dengan lebih jauh. Alright. Faham. Macam mana nak jawab? Okey, contoh jawapan 1. Ni. Dah nama pun soalan esei. Ramailah budak buat karangan. Murid-murid ni buat karangan. Tak apa, tak salah.
tak salah. Tapi kita galakkan sebab cikgu fizik ni dia bukan cikgu bahasa. Jadi bila tengok karangan panjang-panjang ni kadang pening sikit. Jadi kita galakkan murid menjawab dengan menggunakan kaedah jadual. Okey. Aspek kita dah sebut tadi. Ya, betul. Cadangan. Apa cadangan murid tadi? Ketebalan dawai tadi, nak tebal ke nak nipis? Tengok apa yang kita nak buat tadi. Jadi cara jawab yang macam ni yang kita nak. Okey. Ini kita penting ni. Kesilapan murid. Apa kesilapan? Yang ni murid-murid kena tengok betul-betul. Sebab murid selalu buat benda ni. Yang pertama, dia terangkan semua pilihan. Dia cerita, pemanas P mempunyai struktur dawai yang lurus. Dia cerita P, semua cerita. Lepas dah habis satu perenggan, pemanas Q pula macam mana. Ini semuanya membazir masa dan membazir markah. Tak ada markah pun kalau cerita macam ni. Okey. Yang kedua, menyatakan nilai yang dipilih. Macam mana tu? Contoh, kita nak piring parabola. Yang mana paling sesuai? Contoh kita ambil ni, diameter. Murid pun jawab, diameter piring parabola. Yang mana paling sesuai? Antara 10, 5, 7 dengan 12 meter ni, dia pilih 12 meter. Okey. Sebab apa? Sebab lagi banyak isyarat boleh diterima. Bunyi macam betul. Tapi sebenarnya kalau boleh, jangan nyatakan nilai. Sebaliknya kita kata, besar. Jangan tulis nilai. Nilai tu dia akan tak dapat markah, rugi. Kita nak yang besar. Nilai tu tak kisah. Sebab 10 pun besar juga. Gitu. Okey. Dan kesilapan murid yang ketiga, menyatakan sebab dalam soalan. Ini selalu kita nampak. Contoh, dawai gegelung. Sebab apa? Lebih banyak haba dihasilkan. Dawai gegelung tadi betul. Tapi sebab kita tak nak terima. Kenapa tak boleh terima? Kerana dalam soalan kata menghasilkan haba yang banyak. Jadi, kenapa nak dawai gegelung? Kerana haba yang banyak. Jadi, kita tak boleh nak terima. Maknanya membazir kat situ. Okey. Jadi, ada apa-apa soalan tak? Kod lah. Tak ada cikgu. So far, so good. Itu dia perkongsian untuk soalan berformat membuat keputusan untuk kertas 2 fiziks. Dan cikgu, macam tu kita berehat sekejap, boleh tak cikgu? Boleh. Okey, kepada murid-murid yang sedang menonton, jangan ke mana-mana. Kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecotan untuk fiziks kertas 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 pecotan bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Afifi untuk mata pelajaran fiziks kertas 2. Dan untuk segmen ini, kita akan fokus pada soalan berformat membuat pengubahsuaian. Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji kita pada hari ini? Terima kasih Chris. Okey, kita masuk pula cadangan pengubahsuaian. Kita panggil modified lah. Okey. Kita bagi tips sikit lah. Cadangan hendaklah mengikut kehendak situasi. Contoh, kalau dia minta suruh buat tayar basikal ataupun basikal. Tayar tu nak besar ke nak kecil? Tak bagi situasi, kita tak tahu. Jadi kalau nak buat basikal yang boleh bergerak di tepi pantai, maka tayarnya kena besar. Itu dia. Ikut kehendak situasi. Kaitkan dengan aspek. Dia akan bagi aspek. Jadi kita kena kaitkan. Dan cadangan sekurang-kurangnya mesti 5 sebab soalan isi. 10 markah. Ini contoh. Sebenarnya banyak lagi. Kita bagi 3. Nanti banyak sangat pening. Okey. Ini contoh. Cadangan mengikut kehendak situasi. Apa situasi dia? Dia kata, beri cadangan bagaimana masa larian untuk acara 200 meter boleh dipendekkan. Jadi ini dia punya situasi. Jadi kita kena bagilah pakaian pelajar ataupun pakaian murid macam mana. Okey, bagi supaya sesuai dengan situasi yang dikehendaki. Kasut macam mana. Okey. Yang kedua, kaitkan dengan aspek. Kalau kita tengok contoh soalan. Okey, anda dikehendaki mengubah suai sampan dengan aspek-aspek tersebut. Ciri-ciri sampan. Jadi kita kena kaitkan dengan aspek yang diberi. Okey, ciri-ciri sampan, bahan enjin. Jadi ceritakan tentang ciri-ciri sampan. Ceritakan tentang bahan enjin. Ceritakan tentang saiz kipas. Maksudnya, kalau boleh jangan keluar daripada aspek. Okey. Jangan ceritalah jenama enjin ke kekuatan enjin, tak perlu. Begitu. Seterusnya, cadangan sekurang-kurangnya 5. Nampak macam 3 kan aspek dia bagi. Macam mana cerita sampai 5? Kena pecahkan. Ciri-ciri sampan, bagi 2 cadangan. Bahan enjin, bagi 2 cadangan. Saiz kipas jangan bagi 2. Saiz 1 je. Jadi kita bagi 1 cadangan. Nampak? Ini minimum. Kalau dapat pecahkan 3, lagi bagus. Ini soalan ni bebas. Murid boleh berkarya sendiri. Boleh melontarkan idea mereka sendiri. Contoh, macam mana ciri-ciri sampan? Kriteria dia macam mana? Kita ambil contoh. Dari segi bentuk. Bentuk but tu macam mana? Yang kedua,
ketumpatan. Ketumpatan sampan kita nak yang macam mana? Ini murid boleh tentukan sendiri. Bahan enjin dari segi apa? Dari segi kekerasan enjin. Dari segi takat lebur enjin. Mungkin kita tak nak kan enjin baru panas sikit dah lebur, dah cair. Okey, saiz kipas. Biasanya kipas kita nak besar lah kan. Okey, itu contoh. Ini ialah contoh bagaimana aspek kita pecahkan menjadi sekurang-kurangnya 5. Kalau lebih lagi bagus. Okey, seterusnya. Kita tengok terus. Macam mana contoh soalan aras rendah. Okey. Berdasarkan gambar, kalau kita tengok kita nak buat pembersih vacuum. Berdasarkan aspek-aspek berikut. Dia bagi bahan untuk badan pembersih vacuum, bahan untuk hose, saiz kipas, nozzle lantai dan rod pemegang. Okey. Kenapa yang senang kat sini? Senangnya ialah semua dia bagi. Maksudnya 5, kita punya markah 10, dia bagi 5. Maknanya kita cuma bagi tahu je bahan untuk hose kenapa, apa dan kenapa. Maknanya setiap satu tu dah ada point dia. Maknanya kira senang. Macam mana katakan soalan yang lebih susah? Kita akan tengok sebentar lagi. Okey, cikgu. Ini contoh jawapan. Kalau kita seeloknya kita buat dalam bentuk jadual, aspek-aspek yang kita dah tentukan tadi, yang dah diberi tadi. Okey, ini ialah jawapan cadangan. Inilah jawapan cadangan. Bahan berketumpatan rendah, okey, elastik. Ini cadangan-cadangan kita dan ini sebabnya. Apa yang saya nak sampai kat sini ialah, nampak, setiap satu aspek, satu cadangan, satu sebab. So ada 5. Jadi cukuplah 10 markah. Okey. Bagaimana pula dengan contoh soalan yang aras lebih tinggi? Contoh kita nak buat belon yang digunakan untuk pengiklanan. Okay? Sama juga macam tadi. Dia kata cadangkan dan terangkan bagaimana menghasilkan belon yang dapat terapung beberapa hari dengan efektif berdasarkan aspek-aspek berikut. 1, 2 dan 3. Nampak? Markahnya 10. Tapi dia sengaja bagi aspek yang tak cukup. Seperti yang kita tengok ni, kita kena kembangkan juga. Okey. Aspek bagi 3 tadi. Jadi gas yang digunakan dalam belon kita pecahkan 2. Okey. Gas helium. Kenapa gas helium? Gas yang berketumpatan rendah. Kenapa gas yang berketumpatan rendah? Maknanya satu aspek kita pecahkan 2. Bahan untuk belon. Bahan untuk belon banyak sebenarnya. Diperbuat daripada sintetik nylon, diperbuat daripada bahan yang kuat, diperbuat daripada bahan yang kalis air. Banyak. Lagi banyak lagi bagus. Okey. Dan hanya kita bagi sebab. Untuk kita lengkapkan cadangan, kenapa? Cadangan, kenapa? Jadi apa yang saya nak sampaikan kat sini, 3 aspek kita tetap bagi 5 juga dia punya cadangan. Okey. Saiz belon besarlah. Gitu. Okey. Contoh kesilapan. Apa kesilapan murid yang biasa kita nampak? Saya refer kepada murid saya lah bila saya menanda dalam kelas. Okey. Bila diberi 3 aspek macam ni, markah 10. Tetapi murid dia tulis 3 sahaja. Dia tak pecahkan sampai dapat 5. Ciri-ciri sampan, bentuk dia larus. Okey, betul, tak kata salah. Okey, bahan enjin takat lebur yang tinggi, saiz kipas besar. Jawapannya betul, tetapi hanya dapat maksimum 6 markah sahaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya dah kata tadi, ciri-ciri sampan pecahkan 2. Pecahkan supaya kita dapat 10 markah minimum. Lebih lagi bagus. Okey, yang pertama. Apa kesilapan yang kedua? Okey, dia kata ciri-ciri sampan berbentuk larus. Okey, bagus dah. Sebab supaya dapat bergerak lebih laju. Betul lah kan? Bentuk larus supaya bergerak lebih laju. Ini kita tak nak. Kenapa? Memberikan sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. Dalam soalan dah tulis kita nak ubah suai bot supaya boleh bergerak lebih laju. Jadi janganlah kita beri sebab yang dah ada dalam soalan. Saya selalu minta murid bila dapat soalan macam ni, tolong tandakan, tolong highlight apa kehendak dia, apa dia punya ciri-ciri supaya jangan ulang, jangan sebut. Okey. Jangan berikan sebab yang telah dinyatakan dalam soalan. Ini contoh kesilapan yang kedua. Alright. Kalau macam ni pula, tadi kita katakan supaya dapat bergerak lebih laju, salah ataupun tak dapat markah. Okey, ni contoh bagaimana masa larian boleh dipendekkan, nak lari pula. Okey, pakaian pelajar. Kita ambil kasut. Kasut berpaku. Okey, betul kasut berpaku. Supaya larian lebih laju. Macam betul lah kan? Tapi adakah diterima? Tak juga. Sabar, dah keluar dalam soalan. Kita tengok dulu. Lebih laju ni ada tak dalam soalan? Bagaimana masa larian untuk 200 meter boleh dipendekkan. Dia tak cerita pun laju. Betul. Jadi untuk jawapan ini kita boleh terima. Yang buat tadi tak terima. Nampak? Itu dia punya trik sebenarnya. Minta murid-murid tolong alert. Okey. Jadi kita tengok lagi. Contoh, ini bukan kesilapan lah. Ini yang betul, yang bagus. Okey. Kesilapan murid yang ketiga. Apa benda Okey, pakaian murid, baju ketat. Okey, fine.
supaya mengurangkan rintangan. Nampak? Dia tak sebut pelaju. Mengurangkan rintangan udara. Okey, betul. Kasut pelajar ataupun kasut murid berpaku. Lebih mencengkam. Nampak? Okey, betul. Alat yang digunakan pada garisan permulaan. Kita tahu tak apa nama yang kita pijak tu masa nak berlumba lari tu? Kalau atlet mungkin tahulah. Kita ni yang bukan atlet kan, kita tak berapa nak tahu benda yang dipijak tu. Mulalah kalau saya tengok murid-murid saya, dia sebutlah spring lah, papan anjal lah, benda yang dipijak tu. Apa nama benda yang dipijak tu? Kalau yang atlet dia tahu, iaitu blok pemula, starter block. Habis tu kita bukan atlet ni macam mana nak jawab kalau macam ni? Sebenarnya kita boleh lukis kalau tak tahu. Kita masih benarkan. Nampak? Tak perlu lukis orang ni, cantik ni orang ni. Yang nak tengok ini segitiga je. Kalau murid tu dah tak ada idea, dia lukis. Okey, kita boleh terima. Nampak? Dibenarkan lukis. Dan jangan semualah. Dengan label lah cikgu? Ya, kalau boleh label lah. Kalau tak yang mana? Tak tahu. Kita bagi tahu. Yang ni okey. Cadangan jawapan. Alright. Okey, ni kat sini. Ni. Ini jawapan yang daripada soalan, pengubah soalan yang tadi. Ini contoh-contoh dia punya jawapan. Okey, macam mana kita nak tengok jawapan yang bagus? Okey, first kita tengok ni contoh jawapan. Okey, ni tadi kita buat pembersih vacuum tadi. Okey, murid pun jawab dalam bentuk jadual aspek cadangan sebab. Okey. Tengok jawapan plastik. Ada tak plastik? Tak ada. Jadi plastik tak dapat markah. Sebab ringan. Ada tak ringan? Oh, ringan ada. Jadi kita bagi markah. Okey, ini dia skema jawapan lah kononnya. Okey, cadangan yang kedua, plastik. Ada tak skema jawapan kata plastik? Tak ada, tak dapat markah. Ringan? Ada tapi juga dah dapat markah tadi. Dah tak boleh. Kalau ringan tu ada dua, mungkin boleh. Okey. Saiz kipas besar, ada kipas besar. Okey. Lebih banyak udara boleh dialirkan. Alright. Ada. Saiz nozzle lantai besar. Ada. Kita dapat markah. Membersihkan habuk dengan lebih cepat. Tapi skema kata membersihkan lebih banyak habuk. Habuk lebih cepat dengan habuk lebih banyak macam tak sama kan. Jadi kita tak boleh bagi markah contohnya. Okey. Rod diameter pemegang kecil ataupun hose sempit, benda yang sama, maksud yang sama. Okey, laju tinggi tekan rendah. Jadi kaedah menjawab yang macam ni murid terdapat 6/10. Kalau kita tengoklah daripada jawapan-jawapan yang kita bandingkan dengan skema contohnya. Okey, kita tengok contoh jawapan yang kedua. Apa beza dengan jawapan pertama tadi? Ni jawapan pertama, nampak? Okey, jawapan yang kedua. Ni saya cadangkan. Kalau boleh murid-murid, sebab tolong beri lebih. Sebab ialah kita punya pendapat. Bila kita punya pendapat, dia sebenarnya jawapan yang terbuka. Tolong beri lebih. Kenapa? Mari kita tengok sini. Bahan berketupatan rendah. Okey, ni skema-skema dia lah. Okey, bahan badan vacuum, plastik. Tak ada. Okey. Sebab ringan, ada tak ringan? Ada juga. Ada. Ketupatan rendah. Ada. Nampak? Dapat markah. Mudah dibawa, okey, tak ada. Tidak mudah pecah, tak ada. Okey. Selesai satu. Bahan untuk hos diperbuat daripada getah. Okey, sebab kita kan boleh ejaz-ejaz kan? Tapi getah tak ada. Tak dapat markah. Kenapa getah? Tidak mudah patah, mudah dilaras. Ada tak? Ada. Kenapa? Mudah dikendalikan, membawa maksud yang sama. Mudah lentur, elastik. Ada tak? Kenyal dengan elastik membawa maksud yang sama. Kita boleh bagi. Okey, saiz kipas besar, udara lebih banyak. Okey, ini semua kita dapat markah macam tadi. Okey, dapat markah. Jadi apa yang saya sebut kat sini? Cikgu, boleh cikgu kalau ni salah ni betul. Kita kembali. Ini ialah soalan esei sebenarnya. Sepatutnya budak tulis karangan. Tapi kita permudahkan dalam bentuk macam ini. Jadi tak ada masalah. Asalkan ada jawapan, kita boleh bagi markah. Gitu. Jangan takut nak tulis banyak-banyak macam ni. Okey, jangan melampau lah. Sampai 10 kan? Okey, dapatlah markah penuh. Nampak? Tolong bezakan. Ni. Bahan yang digunakan untuk pembersih vacuum. Kan kita jawab plastik tadi kan? Kerana plastik ni kita tak minat sangat. Sebenarnya, bila kita kata bahan, sebenarnya bukan kita nak nama bahan tu, plastik ke getah ke. Sebenarnya kita lebih kepada nak ciri-ciri dia, sifat-sifat dia. Elastik, keras. Itu yang kita nak sebenarnya. Okey. Kalau dia kata jenis bahan, barulah kita bagi nama bahan tersebut. Okey. Tapi saya tak kata yang getah plastik tadi tu salah. Saya tak kata. Saya cuma bagi tahu dia tak dapat markah. Faham. Sebab kadang-kadang kita terima juga. Kalau murid tu bagi tahu sifat apa dia punya nama bahan diperbuat daripada sintetik nylon. Sintetik nylon antara jawapan yang pernah diterima. Okey, gas helium, kita kata gas dalam belon tu. Okey, yang kedua diperbuat yang ketiga, karbon. Karbon ni apa? Contohnya nak buat raket badminton, nak buat basikal yang ringan, nampak? Kita sebut karbon, kita boleh bagi markah. Jangan kata besi. Besi tu macam biasa sangat.
Okey, gentian kaca fiberglass. Ini contoh nak buat boat ataupun nak buat bodi kapal terbang. Okey, pemenggangan bagi je, tak apa, tak ada masalah. Kita tak kata salah. Biar lebih, jangan kurang. Baiklah. Itu dia. Itu dia tips dan strategi Cikgu Afifi untuk soalan berformat membuat pengubahsuaian untuk fizik kertas 2. Betul. Dan Cikgu, macam itu kita berehat sekejap, boleh Cikgu? Boleh. Dan kepada kawan-kawan di rumah, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi ke Sukses SPM 2021 pecutan untuk fizik kertas 2. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, masih lagi di Sukses SPM 2021 pecutan untuk mata pelajaran fizik kertas 2 bersama saya Chris MJ dan juga Cikgu Afifi. Dan dalam segmen ini, adik-adik kita akan fokus kepada soalan contoh berformat SPM sebenar. Baiklah Cikgu, apa kata kita mulakan sesi ulang kaji untuk segmen ini? Dipersilakan. Terima Cikgu. kasih Chris. Okey, soalan contoh sebenar SPM. Saya tegaskan di sini, bukan contoh sebenar KSSM lah. Sebab kita tak jumpa lagi soalan yang sebenar KSSM. Contoh, apa yang saya nak tunjuk kat sini ialah contoh sebenar SPM 2020 yang tahun lepas punya. Okey, faham Cikgu. Jadi kita kupas satu persatu. Nampak? Ini muka depan yang sepatutnya lah untuk KSSM. Okey. Yang pertama saya nak tunjukkan macam mana bentuk soalan struktur. Okey. Soalan struktur, okey, yang saya sebut tadi ialah dia ada ruang jawapan. Dia dah beri ruang jawapan. Sebab tu kita panggil dia soalan berstruktur. Okey, soalan berstruktur biasa maksudnya murid hanya perlu jawab sahaja, ikutlah soalan yang diminta, tandakan X, so silalah tanda. Ini jawapan ini ialah jawapan cadangan ya. Okey. Labelkan, ikutlah apa soalan yang dia nak. Okey. Yang kedua dan seterusnya. Okay, ini memang soalan struktur yang biasa. Kalau kita tengok, dia tak nampak apa-apa format yang orang kata format yang tertentu. Okey, kita jawab macam biasa sahaja. Okey, ini pun sama juga soalan struktur yang biasa, nyatakan fungsi. Okey, kita bagi tahu. Kita isikan jawapan sahaja, menambahkan atau mengurangkan voltan output dan sebagainya. Kalau kita tengok, dia suruh kira, kita kira. Kalau dia suruh terangkan, kita terangkan. Okey. Apa yang saya nak tunjukkan dekat sini ialah soalan struktur biasa tidak ada format yang tertentu ataupun tidak ada format yang kita nak fokuskan kepada jawapan yang berformat. Kita boleh jawab macam biasa. Okey, berikan satu sebab. Ini murid hanya bagi tahu sebab sahajalah. Okey. Mari kita tengok. Ini ialah soalan yang dah ada format sendiri. Alright. Okey. Yang pertama, macam mana bentuk? Kalau kita tengok, ini adalah soalan, saya tulis bahasa Inggeris untuk memudahkan cerita lah. Okay. Mendefinisi. Mendefinisi kita boleh menggunakan gambar boleh, kita guna ayat boleh. Okey, banding. Banding jarak objek. Dia akan bagi dua gambar. Dan dia suruh kita banding. Nampak? So, bandingkan jarak objek, kalau tengok macam mana saya punya jawapan. Objek satu rapat, satu lagi lebih jauh. Jadi kita hanya kita benarkan murid untuk jawab macam ni. Okey, Cikgu, mungkin kita boleh bincangkan soalan bersama-sama, Cikgu. Okey, contoh. Bandingkan jarak objek. Kalau macam ni, biasanya murid akan sebut jarak objek pada rajah 5.1 adalah lebih jauh berbanding dengan 5.2. Nampak? Lebih jauh kan? Tapi kita boleh tulis dalam bentuk simbol. Simbol yang macam ini dibenarkan kerana simbol yang macam ini ialah simbol matematik yang rasmi, yang betul. Tak ada masalah. Bandingkan saiz image. Okey, sama juga. Ini ialah image. Kalau tengok yang mana besar mana kecil? Yang bawah ni besar. Jadi kita hanya bagi tahu image pada rajah 5.2 lebih besar. Ataupun kita boleh buat guna simbol ini juga. Tak ada masalah. Okey, faham. Okey. Bandingkan ketebalan. Ketebalan kalau kita tengok sama. Nampak? Jadi soalan perbandingan ni kita kalau dalam format ini kita sebut soalan membanding dan hubung kait. Okey, ni membanding, banding, compare. Lepas dah banding, dia akan tanya pula hubungan. Nyatakan hubungan antara saiz image dengan saiz image yang terbentuk dengan jarak objek. Jadi kita hanya nyatakan ini hubungan. Ayat hubungan macam mana? Bertambah jarak objek, berkurang saiz image. Bagi tahu, bertambah ataupun bertambah, macam hipotesis berkurang. Lebih kurang macam tu. Okey. Ini contoh. Ini pun sama juga. Soalan yang berformat yang macam ni kita nampak dia suruh membanding dan menghubung kait. Dan biasanya soalan akan mulakan dengan definisi ataupun soalan yang pengetahuan lah. Okey, yang satu markah. Nyatakan satu ciri-ciri sinar katot. Ini semua ialah soalan yang pengetahuan. Okey, satu markah. Okey. Banding, sama juga kita bandingkan dua gambar ni dari segi VLT-nya. Kita banding.
Kalau tadi saya buat simbol. Ya. Sekarang saya tulis pula 6.2 lebih tinggi. Dia suruh bandingkan beza keupayaan VLT ni. Saya kata 6.2 lebih tinggi. Perlu ke nak tulis penuh? 6.2 lebih tinggi dari 6.1. Perlu ke cikgu? Boleh, bagus juga. Tapi nak bagi tahu macam ini pun kita terima. 6.2 lebih tinggi. Of course lah. Lebih tinggi dari 6.1 lah. Contoh. Okey. Halagi elektron sama juga 6.2 lebih tinggi. Begitu. Okey, lebih tinggi. Alright. Bila dah banding, dia akan suruh pula hubung kait macam tadi juga. Yeah. Okey. Dia kata dia hubung kaitkan apa? Antara beza keupayaan dengan hal laju. Jadi beza keupayaan dengan hal laju. Tadi beza keupayaan 6.2 lebih tinggi, hal laju 6.2 lebih tinggi. Maknanya kita dah nampak dia macam sama kan? Yeah. Jadi bertambah beza keupayaan, bertambah laju. Nampak sama-sama naik. Okey. Laju elektron dengan keamatan cahaya sama juga. Okey. Bertambah laju elektron, bertambahlah keamatan cahaya. Jadi apa yang saya nak tunjukkan dekat sini ialah inilah contoh format soalan yang membanding dan menghubung kait. Okey, dan cara dan teknik untuk teknik menjawab. nak jawab dia sangat simple sebenarnya. Okey, kita teruskan. Ini macam mana contoh soalan membuat keputusan. Okey. Sama juga dia akan bagi definisi. Dia akan tanya apa maksud. Okey. Sama juga kita bagi definisi, tak ada masalah. Lepas tu pengiraan. Dia suruh kira. Tak apa, kita kira. Ikutlah apa yang dia minta. Okey. Yang ni kita tengok. Dia akan bagi 3 pilihan pembakar roti. Dia nak suruh kita pilih yang mana yang bagus ataupun yang mana memenuhi kriteria yang dia nak. Okey. Kita tengok W, nipis, jenis nikrom. Okey, kalau kita dah belajar sepatutnya kita dah tahu yang mana pembakar roti yang sesuai dengan elemen pemanas. Okey, elemen pemanas kalau kita dah belajar kita tengok ketebalan dia sepatutnya nipis. Sepatutnya murid-murid dah kalau boleh dah hujung-hujung ni benda ni dah mahir lah. Okey, ketebalan bagi elemen pemanas adalah nipis. Okey. Wayar yang digunakan pula adalah jenis nikrom. Ini sepatutnya dah berada dalam pengetahuan murid. Dan ciri-ciri tambahan nak kena ada apa? Pemasa, termostat. Okey, kita ambil pemasa contohnya. Jadi kalau kita dah rasa, kita dah nampak kita dah nampak pilihan kita, jadi kita boleh jawab. Bagi tahu sahaja ketebalan kita nak tebal atau nipis, sebab kita cuma ada nipis dengan tebal. Jadi kita cuma nak tebal ke nipis, kita nak nipis. Dan kita nyatakan sebabnya sahaja. Sebab inilah yang murid perlu fikir. Ini cuma ada dalam soalan, kita pilih je. Okey. Sebab rintangan tinggi ataupun lebih haba. Okey. Jenis wayar bagi elemen pemanas, nikrom ataupun tungsten. Okey. Rintangan tinggi. Kalau kita tengok ciri-ciri tambahan, yang tadi yang kita pilih tadi, pemasa. Bagi tahu sebab. Kenapa nak kena ada timer? Kita pemasa tu dalam bahasa Inggeris timer. Kita buat pembakar roti, kenapa ada timer? Ataupun kita masak, kenapa nak ada timer? Soalan ni senang tau. Tapi murid dia macam susah jawab. Kan kita contoh, kita ada oven. Kita ada timer kan? Kenapa nak kena ada timer? Susah nak jawab tu. Kenapa Jadi, sebab dia adalah untuk menetapkan masa. Bila kita tengok jawapan, jawapan dia simple je. Kan? Kita yang terlalu banyak berfikir. Okey, berdasarkan jawapan yang kita dah jawab tadi, yang manakah paling sesuai. Jadi kita bagi tahulah. Okey, kita nak W yang tadi tu. Jadi kita rujuk balik kepada jawapan. Terujuk balik kepada yang tadi. Okey, ini membuat keputusan. Maknanya kita memilih yang mana bagus tadilah. Okey, faham. Okey, masih lagi soalan struktur Okey, tadi membuat keputusan. Sekarang kita nak ubah suai pula. Kita tak pilih tapi kita memberi cadangan bagaimana pengubah suaian. Yang ni dia buat apa ni? Ini dia nak buat periuk. Periuk yang digunakan untuk memasak sup kambing. Okey, tak apalah. Yang pertama, dia akan bagi kaedah untuk mengelakkan penutup daripada terbuka. Kita letak penutup atas periuk, macam mana elakkan dia terbuka? Jadi pegang cik. Pegang. Boleh ke dia? So, jadi dia minta apakah cadangan murid-murid. Ni tak ada pilihan. Kalau tadi kita boleh pilih. Nak mana kan? Ni tak ada pilihan. Jadi murid kena fikir macam mana cadangan dia. Okey. Kalau kita tengok macam-macam jawapan murid kan. Tapi adakah kita terfikir memasang klip? Simple je jawapan dia sebenarnya. Jangan fikir jauh-jauh. Kenapa nak pasang klip? Kita nak memerangkap haba ataupun supaya tekanan tinggi dan sebagainya. Okey, muatan haba tentu ini dalam topik haba lah sepatutnya murid-murid dah kuasai. Okey, kita nak muatan haba tentu yang rendah kerana supaya cepat panas. Okey. Komponen tambahan pada periuk mengelakkan dari meletup. Periuk tekanan tu kalau tak ada benda ni, dia kemungkinan meletup. Apa benda yang kena tambah? Kita panggil injak pelepas.
kalau dekat rumah tu ada periuk tekanan, kalau ada lah. Okey, ada satu lubang injak pelepas untuk mengeluarkan steam. Ya, cikgu. Yes, kalau tak ada benda tu, tekanan boleh jadi sangat tinggi dan boleh meletup. Jadi kita letak injak pelepas. Okey. Bagi tahu sebab, kenapa sebab nak kena ada injak pelepas. Itu sahaja. Cuma jangan gunakan sebab. Contoh macam tadilah, memerangkap steam. Okey, contoh kenapa muatan haba, contoh kita ambil muatan haba tentu rendah. Ya. Supaya kambing cepat masak. Jangan ambil dekat dalam soalan. Jangan ambil dekat dalam soalan. Okey, faham. Okey, kemudian dia suruh kira. Okey, kira lah. Okey, gunakan formula yang ada dekat depan muka surat hadapan. Okey. Okey, ni nak tunjuk sikit. Ya, cikgu. Dapat jawapan dah bagus. Ya. Okey, murid-murid saya bila saya bagi soalan macam ni, ramai menulis 1.2. Tak boleh ke, cikgu? Tak boleh. Sebab syarat pengiraan ataupun syarat untuk jawapan akhir pengiraan dalam fizik sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan. Okey. Lebih lagi bagus. Jadi jika kita tekan kalkulator, kita dapat jawapan yang panjang-panjang tu, kita pendekkan kepada 2 tempat perpuluhan minimum. Tapi ini kalau kita buat kepada 2 tempat perpuluhan boleh? Macam tak boleh kan? Kalau kita nak jadikan berapa? 1.19, tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi murid pun letak 1.2. Jadi itulah yang kita tak nak. Biar 3 tempat perpuluhan. Alright. Esei. Ini yang kena jawab dalam soalan dalam kertas test pad tu. Okey, sama juga. Kalau kita tengok perasaan sama je. Dia ada soalan tentang definisi, kita bagi definisi. Dia suruh menerangkan, kita bagi penerangan. Nampak? Dia suruh mengira, sama juga. Kita gunakan formula yang ada kat depan, kita ubah suai. Okey, dan mengira. Yang kita tunjuk yang ni, membuat keputusan. Ini yang soalan berformat yang kita nak tu. Okey, kalau kita tengok, nampak cara kita nak menulis nampak macam sama Bukan salin balik tau. Dia bukan salin balik. Dia cuma aspek pilihan kita dan sebab. Aspek kita ini atas ni. Jenis gelombang kita nak yang mana? Kita hanya pilih sahaja. Okey, pilihan nampak. Kita nak frekuensi yang mana? Tinggi ke rendah? Bagi tahu frekuensi nak tinggi. And then bagi tahu sebab. Jadi inilah contoh jawapan yang sangat ringkas tetapi boleh membawa markah yang penuh. Nampak? Tak perlu cerita panjang-panjang pun. Okey. Itu ialah soalan section B. Yang boleh pilih tadi tu. Sekarang ni section C pula, bahagian C. Bahagian C ni tak ada pilihan, wajib dijawab. Okey, kalau kita tengok sama juga. Dia akan bermula dengan definisi. Apakah maksud kekenyalan? Nampak? Okey, kita pun jawab maksud kekenyalan. Ini memerlukan bacaan lah. Murid kena baca, ada yang murid kena hafal. Okey. Membanding dan menghubung kait. Kalau kita perasan tadi, kita ada dekat soalan struktur membanding hubung kait. Dekat esei pun ada membanding hubung kait. Nampak? 5 markah. Kena ada 5 poin. Jarak lebih panjang, ketinggian Y lebih tinggi. Sama macam tadi. Cuma tadi dalam struktur. Ini dalam esei. Dan untuk jawab dalam point form pun boleh, cikgu? Boleh. Itu ramai tak tahu. Boleh jawab dalam bentuk point. Okey. Sebab jadual boleh, point pun boleh. Alright. Seterusnya, kalau dia suruh explain, terangkan, kita terangkan. Ikut markah. Kalau markah dia 4, kita terangkanlah supaya dapat 4 poin. Ataupun lebih, lagi bagus. Yang terakhir ialah modification ataupun pengubahsuaian. Tadi sama juga. Dekat soalan struktur ada. Esei pun ada. Sesama juga kaedah menjawab dia. Aspek, pilihan dan sebab. Kalau kita tengok, aspek dia bagi 4 sahaja. Nampak? Tapi kita kena kembangkan lagi. Supaya kita dapat sekurang-kurangnya 5 pilihan. Dan kita akan dapat 10 markah. Jadi, itulah dia. Itulah dia tips dan strategi untuk menjawab soalan soalan SPM untuk fizik kertas 2. Tapi cikgu, Chris nak tanya cikgu kepada penonton yang sedang menonton di rumah, mungkin cikgu nak kongsikan kata-kata nasihat untuk calon-calon SPM yang tengah menonton cikgu. Okey. Di saat-saat akhir inilah saya kongsikan satu tips sahaja untuk kita belajar di waktu-waktu genting sekarang ni. Okey. Tips dia ialah jangan ulang kaji benda yang dah tahu. Jangan ulang kaji benda yang dah tahu. Maknanya tolong cari mana lagi yang tak tahu. Kalau satu buku tu kan, oh ni dah tahu, hold. Cari yang tak tahu. Oh ni tak tahu, tolong study. Itu maksud dia. Jadi dalam waktu yang singkat ini kita kena cari mana yang tak tahu lagi. Tapi kita risau satu je lah. Semua tak tahu. Janganlah macam tu. Okey. Baiklah, itu dia nasihat dan tips dari Cikgu Afifi. Cikgu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas tips dan strategi dan teknik menjawab soalan SPM. Dan saya harap yang ni semua agak bermanfaat untuk adik-adik yang sedang
belajar dan sedang mengulang kaji di rumah. Dengan itu, kami di Didik TV ingin mengucapkan semoga berjaya kepada semua calon SPM. Kita akan jumpa lagi di Sukses SPM 2021 Pecotan. Sekian Chris MJ, hanya di Didik TV KPM. Bye semua!